Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini, untuk sesi hari ini kita ada special undangan daripada Toyo. Yang memang kita nak terang kita nak penerangan terlebih detail lah daripada pihak Toyo mengenaan tayar Toyo TR1 dengan tayar Toyo CR1. Ini kira hot pattern lah dalam jenama Toyo ni. So mungkin kita boleh minta Tuan kenalkan diri dah. Okey, terima kasih banyak Cik Loman ya. So sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih bagi pihak Auto House, di atas jemputan yang dibagi untuk pihak Toyo Tires. So okey, nama saya Muhammad Faris daripada Technical Department. Kita in charge bahagian saya personally in charge bahagian warranty dan juga inilah training berkenaan dengan produk tayar. Memang seorang yang hebat lah untuk menerangkan pada pattern-pattern tayar ni. So basically kita start pada itulah kita nak tahu Toyo CR1 dengan TR1 ni bila kita start bawa introduce dalam market. Okey, saya start dengan CR1 dulu ke TR1 dulu? Kira mana yang TR1 dulu lah. Okey, kita buat TR1 dulu ya. Okey. Sebenarnya TR1 kita introduce last year pada 22 April 2019. Waktu tu kita buat launching di Sepang International Circuit. Okay. So kita invite kita punya few dealers dan juga media untuk mereka test sendiri untuk tayar ni. Okay. So and then untuk tayar CR1 kita introduce pada actually pada bulan 9 yang lepas, 19 September 2020. Okay, melalui FB online. So kalau ikutkan kita punya plan adalah kita nak launching dia pada event Auto Show, Malaysia Auto Show 2020, tapi disebabkan keadaan pandemik sekarang kan, so kita ubah kepada launching secara online. Okay. So agak baru jugalah tayar CR1 ni, maksudnya baru 9 September, maksud dalam lebih kurang dalam 4 bulan lah, 3 bulan, 4 bulan baru dikenalkan. Okay. Untuk tayar ni production plan ni kat mana? Jepun ke Malaysia ke kat mana? Okay, so ini yang menarik untuk dua pattern latest yang kita ada ni. Sebenarnya dua ni kita produce originally daripada Malaysia. Plan kita dekat Taiping. So ini adalah 100% made in Malaysia. Okay. So maksudnya kalau dari segi Malaysia tu kita masalah stok ke, insyaAllah ya, betul. Dapat lah. Okay, baik. So macam biasalah kan, tayar ni biasa kalau orang tanya, at least kita boleh tahu apa basic knowledge lah kat tayar ni. Dia punya dari segi track wear ke, dia punya speed and load rating ke, and then dia punya temperature. So boleh explain tak untuk Toyo CR1 dengan TR1? Okay, so saya boleh terangkan sebenarnya benda ni standard untuk semua tayar, semua ada. So first kali adalah berkenaan dengan saiz. Okay, now kita akan bercerita tentang tayar dimension untuk tayar. Okay, so saya ambil contoh dekat sini. Untuk tayar yang ada adalah 205 45 R17 88W. So apa definition untuk semua nombor yang ada dekat sini? So pertama sekali adalah 205 ni adalah merujuk kepada 205 mm kelebaran tayar. Okay, pada keadaan dia diisi angin lah. Okay, so daripada tepi sini sidewall ke sidewall, kelebaran dia adalah 205 mm. Okay. Dan yang kedua adalah 45. 45 ni adalah nisbah kepada 45% daripada kelebaran tayar adalah ketinggian tayar itu sendiri. Okay. So ini adalah melambangkan dia punya ni lah, bukan 45 mm tapi 45% daripada kelebaran tayar. Okay. Dan yang ketiga adalah R. R adalah bermaksud construction type of jenis construction tayar itu sendiri. So R bermaksud radial. Radial bermaksud ini adalah tayar tubeless. Okey, dan yang keempat kat sini adalah 17. So 17 ni merujuk kepada diameter rim. 17, 16, okey, dalam unit inci lah. Okey. And then seterusnya adalah 88. Ini adalah index number yang kita panggil sebagai load index. So ini adalah mewakili sejauh mana tayar ini dapat menahan sesuatu beban. Semakin tinggi load index ni, semakin tinggi beban yang boleh di-apply di atas sebiji tayar ni secara individu. Dan yang akhir sekali adalah W. W adalah speed rating. Kita ada index speed rating daripada T, kita ada V, kita ada H, dan ini adalah melambangkan kepada sejauh mana tayar ni boleh bertahan sebelum dia fail untuk berapa kategori speed rating kat sini.
Macam mana pula dari segi certification pula? Macam biasa tayar mestilah kena ada pass certain SIRIM ke ataupun DOT ke macam biasalah. So untuk certification si R1 dengan TR1 ni kat mana dia punya kelulusan? Okay, so yang kita Toyo ni dia bersifat international. Okay? So apa yang menjadi standard pada kami adalah EU marking. So dekat sini kita menggunakan standard yang digunakan di seluruh dunia iaitu e-marking. Okay? So kalau kita boleh tengok dekat sini ini adalah marking untuk EU standard marking lah. So kat sini E4 dan yang lagi satu adalah regulation berkenaan dengan alam sekitar yang mana sekarang ni sebanyak pengeluar dan juga ianya menjadi salah satu kemestian kepada setiap pengeluar tayar untuk menggunakan standard ni adalah dekat sinilah R117 ni. So kita melepasi stage 2 wet, okay, dan juga kita punya rolling resistance kita pada tahap yang kedua. So secara generalnya tayar kita adalah memenuhi ataupun mematuhi standard dunia. So R117 ni, okay, saya nak emphasize sikit adalah R117 ni adalah standard yang sekarang digunakan sebab sekarang ni kita ke arah eco. So R117 ni didevelop oleh badan standard tayar sendiri untuk memenuhi bahawa tayar kita ni adalah mesra alam. Mesra alam. Okay. Kira yang eco jauh lebih kepada mesra alam dari segi dia punya material dia, and then daripada material, daripada pelepasan karbon asap kurang geseran, rolling resistance tu semua. Rolling resistance kurang lah. Kira rolling resistance kurang bermaksud jimat minyak lah. And then kurang pelepasan asap. So dekat situ, in term of situlah dia menjaga alam sekitar. Okay, since kita dah tahu dah pasal tayar ni kan, dia punya load rating, speed rating, and then kat mana dia buat apa semua. So kita nak tahu juga yang untuk si R1 dengan TR1 ni, kita nak actually saya sebagai dealer pun nak kena tahu jugalah kan. Kita punya pattern ni kita target customer kepada siapa? Adakah kepada family, orang yang family punya kereta ke, ataupun performance kereta ke, ataupun customer yang maybe nak tayar yang premium tapi bergaya. So kita tak tahu target customer untuk tayar. So soalan yang bagus, Osman. Okay. So macam ni. So sebenarnya untuk TR1 dan CR1, untuk TR1 dan CR1, okay. So dia memang sebenarnya kita targetkan kepada segmen pengguna yang berlainan. Okay. So kalau macam saya ambil TR1, TR1 adalah segmen yang kita sasarkan untuk pengguna adalah kepada mereka yang suka kepada pemanduan, sporty driving, suka layan cornering, suka kepada performance. So kita lebih kepada siapa yang minat kepada performance, so this is the tire. So, sebab dia punya speed pun boleh pergi sampai lah ikut lap test sampai 300 dia boleh pergi sampai ke situ. And then berlainan pula dengan CR1. CR1 kalau kita tengokkan ya, kita tengok daripada pattern pun kita dah tahu dah dalam dekat pattern kat sana pun dah mulai ada side halus. So maksudnya ini tayar ni lebih kepada kesenyapan, keselesaan. So target segmen kita ataupun customer kita adalah lebih kepada family ataupun premium side executive yang memerlukan ketenangan lah. Yalah, macam kalau pengguna tayar ni dalam kabin kita tak dengar bising. Maknanya bukan tak ada bunyi langsung tapi dalam bunyi keadaan yang tenang. Faham. Tadi pun dah usik sikit kan berkaitan dia punya groove dia, shipping apa semua tu. Kita nak tahu juga yang benda ni mungkin lebih detail lah. Kita nak tahu untuk setiap trade bunga yang dibuat ni, macam kita nampak situ macam ada tajam-tajam, dekat sini pun ada macam yalah kita tengok dia ada groove dia pun 4 groove yang kurang. So mungkin boleh explain sikit setiap yang dibuat tu apa yang bagusnya tu, apa yang best. Maksudnya kelebihan yang ada pada trade tu sendiri, pada bunga tu sendiri. So ni sebagai general lah untuk kalau nanti saya akan tunjukkan, saya akan cerita terlebih dahulu. So kalau kita tengok pada TR1, so ini adalah trade pattern untuk TR1. So first kali adalah tayar ni adalah corak dia lah asymmetric. Asymmetric bermaksud ni bahagian luar dan juga bahagian dalam adalah berlainan design. So saya akan terangkan bahagian dalam terlebih dahulu. So bahagian dalam kalau kita dapat tengok yang paling ketara adalah dia punya ni lah. Long slant groove ni yang panjang ni. So ini adalah function dia adalah untuk pembuangan tayar, bukan pembuangan air. Untuk disperse water. Di samping tu juga, di samping long slant groove kita ada juga open lateral slit di bahagian ni. So maknanya senang cerita bila air di-channelkan di sini, pembuangan akan berlaku di open lateral slit, dia akan keluar kat luar ni. Yang inilah yang akan memaksimumkan wet performance tayar ni lah. Itu satu untuk bahagian dalam. Ini kita ada di bahagian luar.
So di bahagian luar kita ada juga, kalau tengokkan dekat sini kita punya groove, white groove. So ini pun salah satu daripada kita punya komponen untuk kita buat pembuangan air ataupun water disperse. Okay. Dan selain daripada itu, kalau kita tengok daripada kat sini rib design ni, yang ini adalah lebih kepada cornering dan juga performance grip. Okay. Dan yang akhir sekali kita ada dekat sini, okay, kalau kita boleh nampak yang ini adalah unit process finder ataupun yang senang kita tahu adalah TWI. Okay, yang mana TWI kalau kita tahu ini adalah pattern regular untuk TWI, tapi kali ini kita bawa dalam keadaan dia ada star. So kalau dekat sini ini bermaksud adalah penggunaan tayar, tahap kehausan tayar adalah bergantung kepada berapa banyak star yang ada. So katalah star ni semakin hilang dan akhirnya menjadi satu, dan kita tahu tayar ni sendiri dah pun melalui kehausan yang minimum. So berkenaan untuk tayar ni pula, kalau tengok design pun saya pun tengok ada yang yalah, dia nak kata bunga dia pun tak ada terlalu dalam sangat. Ya, betul. Tapi sikit je letak. Tu apa dia punya function. Okey, so dia berbeza pula dengan CR1. Okey, since kita CR1 kita lebih kepada segmen kita kepada family dan juga kepada executive, premium dan sebagainya. So kita bawakan satu lagi ciri, tiga ciri yang utama, iaitu pertama sekali adalah safety, keselamatan. Okey, dan lagi satu adalah keselesaan. Dan yang ketiga adalah pengurangan bunyi. So sekarang ni saya nak cerita pula untuk apa kelebihannya ada pada trade design untuk CR1 ni. Okay. So kita bahagikan kepada tiga. So saya akan bermula dengan silent terlebih dahulu. So untuk silent teknologi senyap, kita ada out in different pitch arrangement. Okay, di bahagian luar ni. Okay, ini adalah untuk reduction pitch noise lah sewaktu dia bergerak. Okay, dan selain daripada itu kita ada tambahan juga. Kalau kita tengok dalam groove ni, kita ada satu garisan kecil-kecil halus kat sini yang kita panggil sebagai silent wall technology. Okay, so yang ini akan membantu kepada pengurangan bunyi, especially kepada tahap bunyi humming lah, humming sound. Okay, so and then yang kedua kita ada dari segi keselamatan, iaitu kita ada, yang pertama kita ada triple taper rib. Okay, ni triple taper rib ni. So apa fungsi dia? Ini adalah sebagai menambahbaikan kepada uneven wear ataupun house yang tak sekata. Selain daripada itu juga kita ada ni for main white groove ni, ini adalah untuk dispersion of water ataupun pembuangan air. So ini lebih kepada wet performance, menjadikan dia lebih selamat. Dan selain daripada itu juga kita ada dalam bahagian dalam ni, kita ada multi wave side. So ini function dia sama, ini adalah untuk perlindungan kepada tahap kehausan tayar tak sekata. Okay. Dan yang akhir sekali adalah high grade, yang mana kita ada dekat sini untuk construction ni sendiri, kita ada noise protection sheet. Itu adalah dalam keadaan dalam bahagian dalam untuk construction, dan kita ada juga kita gunakan special compound di bahagian tepi ni. Okey, ini adalah untuk kecekapan dari segi pengurangan bahan api. So ini adalah kelebihan yang ada pada tayar CR1 ni. Okey, menarik. Dan okeylah, yes, kita dah tahu ni. Kita just nak tahu lah, sebab banyak orang bertanya, sebab orang dah biasa dengan pattern-pattern lama. Contohlah NE03, tadi pun dah cakap pasal T1R. So macam orang yang dah biasa, dah shock dengan tayar T1R ataupun dah sedap dengan tayar NE03, dia cuba nak cari tayar tu juga. So kita orang sebagai workshop nak tahu juga apa yang nak bagi, kata apa bezanya tayar ni, ataupun ada apa improvement compare dengan old pattern yang ada. Okey, boleh. So seperti yang saya katakan tadi, kalau saya ambil contoh sebagai T1R, kalau sebelum ni T1R adalah satu pattern directional, fully directional. But now apa kelebihan yang ada pada tayar ni adalah kombinasi kepada dua pattern. Okey. Okay, kita ada pattern Proxel Sport dan juga kita ada T1R itu sendiri, kita combine dan dia jadi second generation kepada TR1. Kira-kira macam dua dalam satu lah. Ya, dua dalam satu. And then lagi satu yang ada adalah of course daripada segi construction, penambahbaikan dari segi construction, itu adalah antara kelebihan yang ada. Dan yang terbaru yang saya rasa masih lagi kurang lagi yang ada di Malaysia adalah tentang kita punya tread wheel indicator. Untuk yang TR1 saja ada ataupun CR1 pun ada juga itu? Untuk CR1 tak ada. Kita CR1 masih lagi mengekalkan cara yang biasa, TWI. Ni lah. Cuma yang ini je yang ada.
okey. Nah, itu knowledge baru kat saya tu. Dan macam mana pula untuk CR1 dengan saya tahu yang ini NE03 adalah pengganti kepada NE03 Ya, kan? betul. So apa beza dia CR1 dengan NE03? Okey, NE03 sebenarnya sebelum ni kita sebagaimana yang kita tahu dia adalah eco segment. Eco segment. Okey, dia eco segment dan kita dah jalan lebih kurang saya rasa lebih daripada 2 tahun pun untuk Nano Energy Tree ni. Okey, and then daripada situlah sebenarnya penggantian tu berlaku. Kita dapatkan feedback daripada customer dan sebagainya. Tayar Nano Energy Tree ni dia sebab dia tayar biasa, so pattern dia symmetrical, so dia tak ada elemen-elemen macam corak yang menarik lah. Okay, so daripada situ yang kita bawa dan kita ambil sebagai data dan kita hasilkan untuk CR1 lah. So lebih pada improvement CR1 ni berbanding NE03 adalah lebih kepada design dia. Design dan juga kalau sebelum ni kita targetkan kepada kita letak Nano Energy Tree ni sebagai eco segment, yang ini lebih kepada comfort segment. Okey. Comfort segment including high grade. So daripada tu kira kata kita sambil cakap macam CR1 ni lebih senyap lah daripada ya betul. Kalau ikutkan pengurangan yang ada pun kalau tak silap saya lebih kurang 11% pengurangan bunyi berbanding dengan eco. Dengan eco tayar kita lah Nano Energy Tree. Okey. So mana-mana customer yang mencari tayar senyap boleh cubalah CR1 ya ni. betul, saya sangat recommend. Okey. Apa yang perlu kita buat? Macam mana kita nak maintain supaya tayar ni tahan lama bunga dia tu? Okey. So sebenarnya senang sahaja. Yang paling penting adalah rule of thumb untuk penjagaan tayar adalah angin. Jaga angin. Jaga angin. So kita kena pastikan kita jaga angin kita. Sebaiknya 2 minggu sekali kita cek angin kita ikut spek yang ditetapkan oleh brand car. Kita boleh refer kepada plakat yang ada kat sebelah tepi pintu driver selalunya. Okay. So jaga angin and then pastikan jangan lupa untuk buat juga rotation. 10,000 rotate. 10,000 rotate. So baru kita akan dapat long life kan kita punya tayar lah. Sebab saya pun pula benda ni pun saya perasan juga yang plakat yang dekat apa tu, yang dekat tayar kereta tu. So benda tu memang kita nampak lah kalau ada load, dia bagi tahu kalau load sekian, kalau tak ada load ini dia punya pressure dia. Ya betul. Kalau ada load kita perlu tambah lagi. Maximum ada load dia. Normal ada load dia. Normal user, even kalau macam driver perempuan pun isi angin ni macam benda yang agak susah lah ya, kan. Betul. So penting lah juga kita tahu benda ni macam mana nak isi angin, nak tahu pressure dia, nak tahu apa yang tepatnya lah. Dan jangan lupa untuk last kali adalah dalam penjagaan tayar, jangan lupa kepada tayar spare. Cek sekali tayar spare. Kan kalau jadi apa-apa tiba-tiba tayar spare pun dah flat, tak boleh buat macam towing dah jadi. Macam itulah. Okay, kita tahu targeted customer tu. Saya nak tahu juga yang coverage kereta, apa yang size apa dan apa punya apa kereta-kereta apalah yang boleh diguna pakai untuk TR1 dengan CR1 ni. Okey, so kalau ikutkan untuk list untuk TR1 dia memang ada list dia lah. Okey, yang mana list dia ni kita boleh cakap taklah semua saiz yang ada cover dalam list, tapi kita boleh refer dalam list nanti. Tapi untuk CR1 sendiri yang saya nak emphasizekan, saya nak tekankan adalah CR1 adalah satu tayar yang kita buat cover semua saiz. Okey. Okey, kebanyakan saiz popular ada pada CR1. Sebab maksudnya kalau benda ni kata cover tu saiz daripada start kecil-kecil tayar, contohnya saiz IV lah, saiz 14 dan juga saiz SUV 18 ada juga. Setakat ni ada 18 ada. Terima kasih Encik Faris atas penerangan pengkongsian informasi yang sangat menarik lah untuk tayo TR1 dengan TR1 ni. So untuk kepada pelanggan-pelanggan di luar sana, jika anda ingin mencuba ataupun ingin menukar tayar, boleh datang ke di setiap cawangan atas KL untuk mendapatkan tayar Toyo CR1 dan juga tayar TR1. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.